Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan tunjukkan proses pembelian komoditi daripada ahli projek. So, video sebelum ni saya dah tunjukkan gambaran bagaimana proses pembelian itu berlaku, iaitu bermula dari ahli projek datang ke pusat pengumpulan dan data terus dimasukkan oleh kerani projek lah. Pada video ni saya akan tunjukkan proses kemasukan data belian ke dalam sistem PPHP ni. Sebelum tu proses pembelian hanya boleh dilakukan oleh kerani projek sahaja. Seterusnya saya akan masuk sebagai kerani projek. Sebelum ni kita dah kemas kini profil PPK, kita dah daftar kenderaan dan juga pemandu, kita dah daftar pembeli, kita dah daftar pengusaha dan juga kita dah daftar projek. So maksudnya proses pendaftaran setakat ini sudah lengkap dan barulah kita boleh pergi ke proses seterusnya, iaitu belian komoditi daripada ahli projek. So kalau data-data yang pendaftaran sebelum ni, yang pada video-video sebelum ni tuan-tuan belum masukkan, mungkin proses pendaftaran tidak akan dapat dilakukan lah. Seperti mungkin kalau tuan-tuan belum daftar pusat pengumpulan, mungkin pilihan daftar pusat pengumpulan kat sini takkan keluar lah. So harap tuan-tuan ikut proses daripada video-video sebelum ni yang saya tunjukkan. So proses tu adalah apa langkah-langkah pertama dan seterusnya yang tuan-tuan perlu lakukan sebelum proses pembelian ini dapat dijalankan. So saya ulang sekali lagi, proses pembelian hanya boleh dilakukan oleh kerani projek, dan jika tuan-tuan masuk sebagai kerani akaun, pengurus projek dan sebagainya, tuan-tuan takkan dapat membuat proses pembelian. So proses pembelian dilakukan dengan pergi ke menu daftar belian, sama ada tuan-tuan klik kat menu ni ataupun kat shortcut kat atas ni, dia adalah benda yang sama. Tuan-tuan boleh pilih mana yang lebih pantas lah, sama ada tuan-tuan klik kat shortcut kat atas ni ataupun tuan-tuan pergi ke menu daftar belian, dia akan pergi ke halaman yang sama. Seterusnya, apabila berada di halaman daftar belian ni, tuan-tuan perlu memasukkan maklumat belian komoditi daripada ahli projek tersebut lah. So proses ni kita andaikan tuan-tuan dah mengetahui jumlah komoditi yang dia bawa. Maksudnya tuan-tuan dah buat proses penimbangan dan tuan-tuan dah buat grading, dan juga tuan-tuan dah tahu hasil projek ahli itu dari projek yang mana. So seterusnya saya akan pilih pusat pengumpulan. Pusat pengumpulan ni disenaraikan mengikut apa yang tuan-tuan daftarkan pada pusat pengumpulan tuan-tuan lah. Sebagai contoh kat sini kita dah daftarkan sebelum ni ada 2 pusat pengumpulan. So tuan-tuan bila klik pada pusat pengumpulan ni akan senaraikan pusat pengumpulan yang mana lah, yang mana telah didaftarkan. So tugas kerani projek ni perlu menentukan sama ada jualan tu dilakukan di pusat pengumpulan yang mana. Kalau berlaku di pusat pengumpulan Kuala Langat, so kena pilih pusat pengumpulan Kuala Langat lah. Begitu juga sebaliknya, kalau pusat pengumpulan Banting, so kena pilih pusat pengumpulan Banting. So sebagai contoh ni saya akan pilih proses belian ni berlaku di pusat pengumpulan Kuala Langat. Seterusnya pilih ahli projek. Maksudnya belian ni dilakukan ke atas ahli projek yang mana. Senarai ini akan dipaparkan mengikut mengikut bilangan ahli projek tuan-tuan yang aktif lah. So kalau senarai ini terlalu panjang, tuan-tuan boleh buat carian pantas kat atas ni. Contoh, dia akan pilih senaraikan mana yang tuan-tuan type ke atas ni lah.
So kalau ada, dia akan keluarkan hasil carian. Kalau tiada, dia akan kosong lah. Okay, so saya pilih Abu Bakar bin Hussein ni. So yang ni pun, kenderaan ni pun bergantung apa yang tuan-tuan daftarkan pada senarai kenderaan ni lah. So tapi sebagai contoh ni saya pilih kenderaan sendiri. Maksudnya Cik Abu ni dia datang menjual hasil komoditi dia ke PPK saya dengan membawa kenderaan sendirilah. Begitu juga dengan pemandu. Pemandu ni pun, senarai pemandu ni apa yang tuan-tuan daftarkan kat senarai pemandu kat sini. Okey. Seterusnya bila data ni telah dimasukkan, okey, tuan-tuan hanya perlu klik butang tambah ni untuk memasukkan maklumat komoditi yang dia bawa. Okey, maksudnya tuan-tuan dah buat grading, dah tahu projek tu apa, komoditi tu datang dari projek yang mana. So tuan-tuan hanya perlu pilih, okey, komoditi apa yang dia bawa. Okey, tuan-tuan dah buat grading, contoh dia datang, kita dah buat grading, datang dengan hasil cili merah grade A. Okey, so hasil projek dia datang dari projek yang mana. So yang ni tuan-tuan bergantung pada senarai projek yang dia masukkan kat projek tu lah. Seperti video yang saya tunjukkan sebelum ini. Okay, so saya pilih hasil dari projek Cili Petigasi Kampung Baru dia, pusingan pertama. Pusingan ni bergantung pusingan mana yang aktif lah. Kalau tiada pusingan aktif, so senarai takkan keluar kat senarai ni. Okay, contoh dia datang bawa grade A dengan 100 kg. Okay, nota ni bergantung kepada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan perlu masukkan nota, boleh masukkan. Kalau tiada, boleh biarkan kosong. So tuan-tuan klik tambah. So dia akan senaraikan hasil kat sini. So contoh tuan-tuan dah buat semakan grade, dia membawa grade A dan juga grade B daripada projek yang sama, cuma mungkin beza kuantiti. So tuan-tuan boleh klik tambah. Okay, so dia dah ada grade A dan juga grade B. Andai kata tuan-tuan tambah dengan grade yang sama, contoh grade A, tuan-tuan letak 50 kilo. So yang kat sini dia ada 100 kg. Bila tuan-tuan pilih grade yang sama dengan kuantiti yang berbeza, sistem akan tambah sebenarnya. Okay. So bergantung pada apa yang tuan-tuan masukkan, dan tuan-tuan kena buat semakan secara teliti lah. Andai itu salah, tuan-tuan boleh buat kemas kini juga. Okay. Okay, so seterusnya bila proses belian ni dah selesai, tuan-tuan boleh klik daftar belian kat sini. Okay, so bila proses belian tu dah selesai, sistem akan membawa tuan-tuan ke halaman resit belian ni lah, ataupun NTL ni. NTL ni adalah nota terimaan ladang. So nota ni status dia belum dibayar, dan juga harga pun belum dimasukkan lah. So macam mana kemasukan harga ni nanti kita akan buat pada video yang akan datang. So maklumat kat sini dah dimasukkan. So kalau tuan-tuan nak kemas kini, boleh klik butang kemas kini lah. Contoh tuan-tuan nak kemas kini. Okay, so ataupun tuan-tuan boleh buat penambahan komoditi kat sini. Okay, so pada senarai ni pun, senarai belian ni dah disenaraikan. Dah ada, cuma status dia belum dimasukkan. Okay, dan tuan-tuan boleh buat cetakan resit lah untuk edaran kepada pengusaha ni, Encik Abu Bakar ni. Okay, so sepatutnya tuan-tuan tak perlu buat cetakan, kerana apa yang tuan-tuan masukkan ni pun Cik Abu akan dapat notifikasi lah beserta resit ni juga. Okay, so kalau saya log masuk kepada akaun Cik Abu. Okay, ni contoh saya log masuk ke akaun Cik Abu.
Okay, Cik Abu pun akan dapat notifikasi lah. So, benda yang sama. Cik Abu akan dapat maklumat benda yang sama dan Cik Abu boleh buat cetakan sendirilah tanpa perlu menerima resit cetakan dari PPK. Okay, so saya log masuk, log keluar dan log masuk semula sebagai kerani projek. Okay, terdapat beberapa kes. Contoh Cik Abu ni sebelah pagi dia datang membawa komoditi yang berikut, tapi selepas itu sebelah petang dia datang lagi membawa hasil yang lain pula, tapi grade yang sama, komoditi yang sama lah. Tuan-tuan dah buat semakan grade yang sama atau komoditi yang sama, tuan-tuan tak perlu buat pendaftaran belian baru sebenarnya. Tuan-tuan hanya perlu tambah item saja pada nota terimaan ladang Cik Abu yang ada. Maksudnya satu hari sepatutnya hanya satu ahli projek tu hanya mempunyai satu riset saja. Okey? Harap tuan-tuan faham. Maksudnya jika sebelah pagi Cik Abu telah datang menjual komoditi dia, tuan-tuan dah buat pendaftaran belian, tapi sebelah petang Cik Abu datang lagi membawa komoditi lagi. So tuan-tuan sebenarnya tak perlu mendaftarkan belian baru, tuan-tuan hanya perlu cari balik nama Cik Abu tu, buat carian pantas kat sini, dan tuan-tuan hanya perlu klik tambah item saja. Okay? So, andai kata sebelah petang tu Cik Abu datang lagi membawa komoditi, tuan-tuan dah buat grading, buat semakan, ia adalah cili merah grade A, hasil projek yang mana. So, contoh dia datang dengan 50 kilo, kat sini ada 100 kilo. So, bila tuan-tuan masukkan berat yang lain tapi grade dan komoditi yang sama, bila tuan-tuan klik tambah, sistem akan tambah sebenarnya, bukan tambah item baru, tapi dia akan tambah kuantiti saja. Okey. Cuma kalau komoditi yang lain, tuan-tuan boleh pilih komoditi lain lah. Tapi yang setakat ni Cik Abu tak ada usahakan halia, dia hanya usahakan cili merah. So projek takkan dipaparkan kat sini lah. Okey. So harap tuan-tuan faham. Cara pendaftaran belian dia adalah ringkas saja sebenarnya, tak adalah rumit. Yang proses belian tu tak adalah serumit yang mana. Cuma saya tekankan, andai kata sebelah pagi orang yang sama datang membawa komoditi dan sebelah petang dia pun datang lagi membawa komoditi untuk dijual kepada PPK, so, tuan-tuan tak perlu daftar belian baru, tuan-tuan hanya perlu tambah item baru sahaja. Okay, cuma proses tu status dia belum dibayar dan harga pun belum dimasukkan. Okay, so harap tuan-tuan faham kat situ. Pada video seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana proses jualan pula. Dan selepas proses jualan tu barulah kita dapat melakukan proses penetapan harga, kerana proses penetapan harga hanya boleh dilakukan jika terdapat belian dan juga jualan. Okay, selagi tak ada jualan maka harga tak boleh ditetapkan. Okay, harap tuan-tuan faham setakat ini. Video seterusnya kita akan terus pergi kepada proses pendaftaran jualan. Sekian, terima kasih.